Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi min kulli syarrin nafsin aw 'ainin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah jamaah Masjid Darul Ghufran. Sekali lagi kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada episod yang ke-31 ini kita sambung kembali surah Al-Qalam daripada ayat 8 hingga 15 insya-Allah. Kali ini bahagian yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsiruna biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nun. Demi pena dan apa yang dicatatnya, yasturun ataupun apa yang mereka menulisnya. Engkau wahai Muhammad, dengan segala nikmat Tuhanmu, bukanlah seorang yang tidak siuman ataupun gila. Malah untukmu pahala yang tidak putus-putus. Dan bahawa engkau adalah pengamal akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat siapakah di antara kamu yang gila tadi. Seterusnya perbincangan kita tentang qalam. Hal ini telah terdapat hadis yang telah diriwayatkan tentang qalam. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Walid ibn Ubadah ibn Samit bahawa dia mengatakan, bapaku memanggilku ketika hendak sakaratul maut dan dia berkata kepadaku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Qala ya rabbi wa ma aktub? Qala uktubil qadara wa ma huwa kainun ilal abad. Sesungguhnya perkara pertama yang diciptakan Allah adalah qalam. Maka dia pun berkata kepada qalam itu, uktub, tulislah wahai pena. Pena pun itu pun bertanya, wa madza aktub ya Rabb? Ya Rabb, wa ma aktub? Apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah segala apa yang telah aku takdirkan hinggalah akhir zaman. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Walid ibn Ubadah. Maka seterusnya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas berkata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di antara asbabun nuzul oleh Ibnu Abi Hatim dan daripada Ibnu Abbas, sebab kedua ataupun sebab turunnya ayat kedua, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berada pada budi pekerti yang agung wahai Muhammad. Ibnu Munzir meriwayatkan daripada Ibnu Juraij, dia berkata, mereka berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, mereka berkata kepada Muhammad yang dengan melabelkannya bahawa dia adalah gila dan syaitan, wa iyyazubillah min zalik. Fa anzalallahu al-ayah ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
yang bermaksud tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat Tuhanmu sebagai seorang tidak siuman ataupun gila. Maka seterusnya Allah membela Nabi SAW dengan menafikan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin. Yang bermaksud janganlah engkau menurut kemahuan orang hina dan selalu bersumpah, iaitu orang yang suka mencaci dan suka menyebarkan fitnah. Maka di sana ada 9 ataupun 10 sifat yang keji yang harus ataupun daripada golongan pendusta yang menentang dakwah Nabi SAW dan menentang wahyu yang disampaikan oleh Nabi. Dua sifat yang pertama, wala tuti' kulla hallafin mahin. Makna hallaf dan mahin, maknanya orang yang hina dan selalu suka bersumpah. Sifat yang ketiga dan keempat, orang yang suka mencaci dan menyebarkan fitnah, hasutan, hammazim, masya'im binamim. Sifat yang kelima, orang yang sering menghalangi amalan kebajikan dan menghinjak hukum-hukum agama. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Dan seterusnya sifat yang ketujuh dan yang ke-8, sifat bengis, kasar dan jahat. Sifat yang ke-9 dan 10, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, menurut tafsirnya, angkuh dengan harta dan angkuh dengan mempunyai ramai anak pinak tadi. Maka seterusnya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatasi orang-orang seperti ini. Maka Allah memberi amaran kepada Nabi, wala tuti' kulla hallafin mahin. Janganlah engkau wahai Muhammad menurut kemahuan orang-orang yang hina dan selalu bersumpah. Mengapakah mereka ini suka bersumpah tadi? Tentunya ada sebab mengapa mereka ini suka bersumpah. Janganlah engkau mentaati setiap orang yang banyak bersumpah, pembohong lagi rendah, yakni banyak mengguncing orang. Maka berjalan di antara mereka dengan menyebarkan namimah ataupun adu domba, yakni menukil pembicaraan sebahagian dari mereka kepada sebahagian yang lain untuk merosakkan hubungan silaturahmi ataupun di kalangan masyarakat. Ada setengah ahli tafsir mengatakan bahawa Al-Walid ibn Mughirah, ayat ini turun kerana Walid ibn Mughirah setelahnya turun surah Ya Ayyuhal Muddathir. Jemaah rahimakumullah, halaf yakni banyak bersumpah. Tidak ada orang yang banyak bersumpah kecuali orang yang tidak jujur. Kerana dia tahu bahawa masyarakat akan mendustakannya ataupun tidak mahu mempercayakannya. Dengan tidak mempercayakannya ini, maka dia harus nak menarik perhatian masyarakat, pengikut-pengikutnya adalah dengan banyak bersumpah. Kerana dia bersumpah dan banyak bersumpah untuk menutup kebohongannya dan menarik kepercayaan orang lain kepadanya. Jika hadirin hadirat ataupun jemaah sekalian biasa pergi ke negara Arab, sebahagian negara Arab, kita akan lihat di antara pedagang-pedagangnya suka bersumpah, wallahi hadha ala syan anta, dia katakan. Demi Allah, aku nak jual barang ini kerana engkau sahaja, orang lain tak dapat this offer tadi. Maka dia bersumpah. Jadi maknanya apabila dia bersumpah menggunakan nama Allah, dia dapat menarik kepercayaan orang. Jadi itulah yang mana permainan mereka. Dan begitu juga pembesar-pembesar Kufaru Quraisy, di antaranya adalah Walid ibn Mughirah. Orang yang suka mengumpat, hammazim masya'im bin namim. Orang yang suka mengumpat, penghasut dan tidak akan masuk syurga, sebagaimana Nabi SAW. Dan turun khusus surah
al-humazah dan lumazah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Maka neraka willah bagi pengumpat dan pencela. Bersikap bengis, sifat yang ketujuh dan 8, bersikap bengis, kasar serta masyhur dengan kejahatan. Al-Imam Ahmad meriwayatkan daripada Harithah ibn Wahab, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah kamu aku beritahu siapakah ahli syurga?" Yakni yang lemah dan dipandang rendah dan tawaduk. Jadi ini berlawanan. Sifat berlawanan dengan 6 sifat yang pertama, dan termasuk sifat yang ketujuh dan yang ke-8, yakni yang bengis, kasar serta masyhur dan kejahatan. Sedangkan Allah mengangkat darajat Nabi SAW dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Adapun sifat yang ke-9 dan yang ke-10, yakni sifat angkuh dengan harta dan angkuh dengan anak pinak. Ini sebagaimana tersebut di dalam yang telah disebut di dalam surah Al-Muddathir, an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Angkuh dengan harta dan angkuh dengan mempunyai ramai anak, dan begitu juga ada setengah mengatakan ramai pengikut. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka mengatakan ini adalah asatirul awwalin. Ini adalah dongengan-dongengan orang-orang yang terdahulu. Wa'iyazbillah min zalik. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala mengancam Al-Walid bin Mughirah dengan mengatakan, waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Dan yang dimaksudkan dengan harta yang banyak, yakni pemberian Allah. Kami jadikan baginya harta yang begitu banyak. Pemberian Allah kepadanya yang banyak seperti kesuburan tanam-tanaman, binatang, ternakan dan keuntungan perniagaan yang begitu banyak. Maka berkata Ibn Abbas, adalah bagi Walid ibn Mughirah, yakni kuda-kuda ternakan yang banyak di antara Mekah dan Taif. Tuan-tuan mengetahui bahawa jarak antara Mekah dengan Taif semuanya itu penuh dengan binatang-binatang ternakan dan unta kepunyaan Walid ibn Mughirah. Dan ia juga memiliki hamba sahaya lelaki dan perempuan yang ramai ratusan tadi. Begitulah manusia apabila tidak bersyukur kepada Allah dengan memberikan anak yang banyak, harta yang banyak, seharusnya dia bersyukur. Sedangkan sifat bersyukur itu Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti aku akan tambah dan aku akan tambah. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah tabiat pemberi dunia. Pemberian dunia yang tidak dapat memberi kepuasan hati kepada manusia dan menjadi hamba dunia. Makin banyak diberi, semakin tamak hendak ditambah. Kalau Allah beri satu bukit emas, Gunung Uhud, dia nak tambah lagi gunung yang kedua. Demikianlah tabiat orang kafir yang tidak habis-habis tamak pelahap kepada dunia. Sedangkan Allah memberi amaran kepada orang-orang yang beriman. Wa'lamu annal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahawa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan tipu daya. Kalla innahu kana liayatina anida. Akhir sekali Allah mengancam Walid ibn Mughirah dalam surah Al-Muddathir ayat yang ke-16. Tidak sekali-kali, kerana sesungguhnya dia adalah berdegil dengan ayat-ayat Allah. Apabila Allah menggunakan kalla, ia merupakan satu ancaman. Tidak akan aku lakukan dan tidak akan aku tambahkan kepadanya. Dengan itu, kebanyakan ulama tafsir mengatakan setelah turun ayat yang 16 ini, keadaan Walid ibn Mughirah mulalah menurun. Hartanya sentiasa merosot dan berkurangan. Dan segala apa yang ia miliki daripada binatang-binatang ternakan yang ribuan itu,
semuanya binasa dan mati. Wa iyazbillah min zalik. Maka seterusnya kita lihat Al-Walid bin Mughirah cuba menghasut orang-orang dan pengikut-pengikut mereka yang telah percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan in hadza illa sihrun yu'thar. Yakni Al-Quran ini tidak lain melainkan sihir yang telah dipelajari dari orang-orang yang terdahulu kala. In hadza illa qaulul bashar. Dan ini tidak lain melainkan perkataan manusia. Sedangkan pada awalnya dia telah mengaku, Al-Walid bin Mughirah telah mengaku bahawa Al-Quran ini adalah kata-kata mutiara yang ibarat seperti sepohon pokok yang rindang dan subur dan banyak buah-buahannya. Dan dia mengatakan ini bukan perkataan biasa, bahkan sihir. Dan bukan pula perkataan Allah, bahkan perkataan manusia. Baginya itu adalah suatu keputusan yang paling benar ataupun satu hukuman yang boleh mematahkan kebangkitan Islam dan boleh melarikan orang daripada Muhammad. Jadi itulah satu jalan alternatif yang paling relevan dan logik pada sangkaan Al-Walid bin Mughirah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam surah Al-Qalam ayat yang seterusnya 15, 16 dan 17. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu 'alal khurtum. Yang bermaksud akan kami beri tanda belalai pada hidung mereka. Lalu Allah mengatakan akibat yang akan menimpa kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang disebut belalai hanyalah gajah. Tapi kenapa manusia pula dikatakan akan ada beri tanda belalai di atas hidung mereka? Kerana dalam bahasa Arab yang disebut di hujung ayat Al-Khurtum. Sanasimuhu 'alal khurtum. Dan kami akan beri tanda atas belalainya. Seolah-olah Allah memeterai dan cap mukanya. Jadi kiasan hidung besar bagaikan belalai gajah kerana terletak di tengah-tengah muka gajah yang menentukan bentuk muka. Jadi kiasan hidup besar bagaikan belalai gajah ini terpakai pada ayat ini. Maka ayat ini Allah pun menyatakan pula bahawa ayat ini Allah pun menyatakan orang yang berperangai buruk ini akan diberi tanda di hidungnya wa iyazbillah min zalik. Seolah-olah Allah cap mereka. Ungkapan mengenai hidung ini juga banyak terdapat dalam bahasa kita. Ini misal keras kepala, hidung tinggi ataupun angkuh tadi. Begitulah Allah menasihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bertenang menghadapi berbagai-bagai macam tuduhan. Maka hendaklah Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Perintah yang memberi erti penentuan dari pemasangan niat dan asas dalam bersabar. Ini terdapat dalam surah Al-Muzammil. Dalam arti kata hanya kerana Allah lah wahai Muhammad engkau bersabar. Nabi dan umatnya mesti bersabar dalam menghadapi apa sahaja tuduhan, label, konspirasi daripada orang-orang yang menentang Al-Quran. Adapun perkara yang mesti bersabar dalam menghadapinya tidak diterangkan di dalam ayat ataupun kerana surah Muzammil ini adalah surah yang pertama setelah turunnya surah Al-Muddathir. Jadi barangkali di antara hikmah kerana ia semata-mata memusatkan hikmah, memusatkan tujuan kepada masalah ikhlas. Kerana Allah, wabbika fasbir tadi. Dan kerana Tuhanmu hendaklah kamu bersabar. Namun begitu sudah tentu perkara-perkara yang mesti kita bersabar terhadap apa sahaja masalah yang menghadapi kita.
Sedangkan di dalam surah Al-Baqarah 2 kali diulang. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, pada ayat yang 45 atau 46 pada awalnya. Kemudian pada ayat yang 150 dan 151, wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, kerana sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam apa pun cabaran hidup kita dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim ataupun menegakkan dakwah Islamiah, tidak kira di mana saja kita berada, itulah merupakan satu asam garam perjuangan. Maka mudah-mudahan insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan sabar. Dan insya-Allah kita akan sambung pada bahagian yang ketiga nanti dalam surah Qalam, iaitu kisah pemilik kebun yang berbunyi inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sadaqallahul azim. Maka seterusnya kita lihat apakah di antara sifat-sifat keji, 10 sifat-sifat keji itu yang nak kita tukarkan, yang nak kita hiasi diri kita daripada sifat-sifat yang marhuma, sifat-sifat yang terpuji tadi, mazmum, lawannya. Yakni tidak lain tidak bukan apabila dikatakan mereka ini orang yang hina dan selalu suka bersumpah, kita harus menjadi seorang yang mulia. Sebagaimana Nabi dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan janganlah suka-suka bersumpah ataupun memperalatkan nama-nama Allah untuk tujuan ataupun agenda yang tersembunyi. Maka sifat yang ketiga ini dan keempat, orang yang suka mencaci dan menyebarkan fitnah, wa iyazubillah, hendaklah kita sentiasa memuji dan begitu juga mengeluarkan kata-kata yang baik dan tidak menyebarkan fitnah hasutan untuk merosakkan hubungan di kalangan masyarakat. Sifat yang kelima dan keenam, sering menghalangi alaman kebajikan dan menghijak hukum-hukum agama. Maka itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'un, wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang menghalang-halangi daripada memberi pertolongan kepada manusia. Bagaimana kita nak mengatasi sifat pengis, kasar dan jahat? Adalah dengan sifat pemurah. Adalah dengan sifat senyum. Ibtisam, Nabi SAW mengatakan ibtisam bi wajhi akhika sadaqah. Dengan kamu senyum pada wajah saudara kamu itu merupakan satu sedekah. Jadi bagaimana kita nak melawan sifat angkuh dengan harta ataupun angkuh dengan mempunyai anak ramai ataupun mempunyai kedudukan yang gitu hebat, maka tidak lain tidak bukan kita mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua harta benda, anak pinak ini semua adalah karunia daripada Tuhan kami. Amin ya rabbal alamin. Maka insya-Allah semoga kita akan bertemu pada bahagian yang ketiga, episod yang ke-33 daripada surah Al-Qalam. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.